Niat yang pertama ridha Allah. Saya mengaji nak dapat keridhaan Allah. Tak kira kita mengaji di paksi ke, anak kita mengaji di sekolah ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, di masjid ke, di surau, tentang mana ilmu kita dapat, tujuan pertama menuntut ilmu untuk mendapat keridhaan Allah. Inilah sifat yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada generasi yang terbaik, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dalam ayat terakhir dalam suratul Fath, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir al-ayah. Allah sebut 8 sifat para sahabat di situ. Yang pertama, a'izzatin 'alal kafirin, bersifat kasar keras kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin ruhama'u bainahum, bersifat belas kasihan, kasih sayang sesama mereka. Yang ketiga, sifat mereka banyak beribadat, tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka rajin rukuk sujud kepada Allah. Yang keempat, yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari limpah kurnia Allah, kemuliaan daripada Allah, dan mencari ridwana, keridhaan Allah. Quran ayat lain Allah Taala sebut, wa ridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah itu lebih besar. Jadi sifat para sahabat yang menyebabkan mereka menjadi generasi yang terbaik, yang dipesan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis, antaranya hadis Imam Muslim, la tasubbu ashabi, jangan kamu semua mencerca sahabat-sahabat aku, jangan cela sahabat-sahabat aku. Pasal apa tak boleh cela sahabat aku? Kalau kamu mengorbankan emas sebesar gunung, tidak sama dengan secupak gandum yang mereka korbankan, dan tidak sama dengan separuh cupak gandum yang mereka korbankan. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim aw nasifahu. Demi Allah yang mana diri aku di bawah kekuasaannya, sekiranya seseorang kamu membelanjakan sebesar gunung Uhud emas untuk agama Allah, tak sama dengan secupak atau separuh cupak yang mereka korbankan zaman dulu. Para sahabat ni sifat-sifat mereka mulia banyak. Di antaranya yabtaghuna fadl, mereka siang dan malam 24 jam buat kerja apa pun, mencari limpah kurnia Allah dan mencari keridhaan Allah. Kita mengaji, kita bekerja, kita bela anak bini dan sebagainya, apa kerja buat kita? Yang pertama untuk dapat keridhaan Allah. Yang kedua, tujuan mengaji wad-daral akhirah, untuk saya berjaya bukan dekat dunia tapi sampai dapat masuk syurga, sampai berjaya di akhirat. Di akhir kitab Ihya Ulumuddin, bab akhir, ada satu bab tajuk dia tentang bab mengingati mati. Ketika seorang lelaki dipuji oleh para sahabat, dia ni bagus, kau ni kata dia ni bagus, kau ni kata dia ni baik, Nabi SAW tanya, kaifa zikru sahibikum lil maut, bagaimana kawan hak kamu hampa pakat puji tu, bagaimana ingatan dia terhadap mati? Iaitu orang suka ingat mati ke tak? Hak tu kami tak pernah dengar sahabat kata, kalau gitu kawan kamu tak sebaik seperti mana yang kamu kata. Orang baik kerja buat dia untuk dia berjaya setelah mati sama, bukan tekak berjaya di dunia. Bukan tekak dia nak dapat projek di dunia, bukan dekat apa setekak dia nak dapat sumbangan keduniaan, tapi sampai akhirat. Kita nak cari kawan hak sembang bab akhirat sama. Ni kawan kita jumpa di rumah kenduri pun sembang bab dunia. Jumpa di kedai kopi pun sembang bab dunia. Jumpa tengah jalan pun sembang bab dunia. Jumpa dalam masjid pun sembang bab dunia. Siang malam dia dunia. Tak ada daripada mulut dia aku nak sembang bab ilmu, bab ibadat, bab akhirat. Tak ada. Kamu nak cari kawan, nak tahu kawan tu baik tak baik, sejauh mana dia mengingati akhirat. Akhirat ni kena ingat hari-hari, kerana kita sebut Maliki Yaumiddin. Allah itu raja menguasai hari perhitungan dan hari pembalasan. Hari akhirat disebut dalam Fatihah. Tiba-tiba dalam minda kawan kita, dalam minda YB kita yang kita tak pilih, tak ada sebut akhirat. Orang yang kempen orang supaya berjaya dunia sampai masuk akhirat, itu orang baik. Maka Nabi SAW kata, kita nak kenal orang tu baik tak baik, bagaimana dia ingat akhirat? Dengan arti hak saya nak buat, hak saya nak lakukan, saya nak bawa diri saya dan orang lain supaya berjaya di akhirat. Kita mengaji untuk berjaya dunia sampai masuk syurga, sampai dapat akhirat.
Allah sebut dalam Quran, tilkad darul akhiratu, akhirat itu, syurga itu, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, ayat dalam surah Al-Qasas. Akhirat itu, syurga itu aku sediakan kepada orang yang duduk atas muka bumi bukan kerana nak ketinggian dan nak kerosakan. Nak ketinggian, untuk apa dia ambil ketinggian? Lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk menyeru kepada ma'ruf, melarang daripada munkar, silakan. Untuk apa dia duduk atas muka bumi? Wala fasad, tak mau buat kerosakan. Apa dia maksud tak mau buat kerosakan? Tak mau buat benda-benda yang bercanggah dengan ajaran agama. Kalau buat bercanggah dengan agama, namanya kerosakan. Dalam sebahagian tafsiran, yufsiduna fil ard, dengan arti apa dia nak buat? Berpandukan kepada ajaran agama, dia ajak orang lain pegang agama. Niat yang kedua kita mengaji, kata dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ad-darul akhirah. Anak saya mengaji di mana pun, saya mengaji di mana pun, kawan saya mengaji di mana pun. Pertama, pengajian itu di samping nak dapat keridaan Allah, yang kedua supaya saya dengan orang lain mendapat kejayaan, supaya berjaya di akhirat, boleh masuk syurga. Niat yang ketiga, wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal, nak menghapuskan kejahilan daripada diri sendiri dan daripada orang-orang lain yang ditimpa penyakit jahil macam kita. Nak buang jahil itu daripada kita, nak buang jahil daripada orang lain. Kita nak semayang, kita tak erti cara semayang. Kita belajar bab semayang bagi reti. Kita semayang dalam keadaan berilmu, bukan dalam keadaan jahil. Dan kita ajak bab semayang itu kepada orang lain. Kita nak puasa, puasa tidak sah, tak ada ilmu. Kita belajar bagi semayang, buat puasa itu betul dengan ajaran agama, dihilangkan kejahilan dalam bab puasa. Dan puasa yang kita erti, yang kita alim itu kita ajak kepada orang. Jangan boleh ilmu duduk kat kita seorang. Ilmu itu perlu disampaikan supaya kejahilan itu dibuang, penyakit jahil itu dibuang daripada kita dan daripada orang lain. Sebab orang yang dapat ilmu, dia tak sampaikan kepada orang lain. Dekat mana dia mampu, dia bertanggungjawab. Kerana Allah bagi kat kita ilmu untuk kita sampai ke orang lain. Walaupun sepatah, walaupun satu ayat, Nabi SAW menyatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Niat yang ketiga, nak hapuskan kejahilan, nak buang kejahilan daripada diri sendiri dan daripada orang-orang lain dekat mana boleh sampaikan. Niat yang keempat, wa ihya ad-din, nak menghidupkan agama, menghidupkan ajaran agama pada diri sendiri dan kepada orang lain. Dan niat yang kelima, wa ibqa al-islam, nak mengekalkan Islam. 5 niat ni kata dalam kitab Ta'lim Muta'alim, syarat seseorang tu nak dapat ilmu yang bermanfaat. Niat pertama nak dapat keridaan Allah, niat yang kedua nak dapat berjaya bukan dekat dunia, sampai berjaya boleh masuk syurga. Niat yang ketiga supaya menghapuskan kejahilan daripada diri sendiri dan daripada seluruh orang jahil yang lain. Niat yang keempat untuk menegakkan agama Allah. Niat yang kelima untuk mengekalkan ajaran Islam, kerana ajaran Islam tidak akan kekal melainkan dengan ilmu yang betul. Baik, para sahabat mempunyai sifat mencari keridaan Allah. Kita juga kena tiru mereka, kerana mereka adalah generasi yang terpuji, yang dipuji dalam Al-Quran, yang dijanji sebagai ahli syurga di dalam ayat 10 suratul Hadid. Wa kullan wa'adallahu al-husna, seluruh para sahabat Allah dah janji syurga. Ayat 10 dalam suratul Hadid, dalam banyak kitab tafsir menjanjikan sedemikian. Baik, macam mana sifat para sahabat? Tarahum ruk'an sujjadan, mereka rajin rukuk sujud. Mereka adalah generasi yang banyak beribadat. Kita kena cemburu kepada seorang yang banyak ilmu, kita kena cemburu kepada seorang yang banyak ibadat. Kerana ilmu dan ibadat dan akhlak yang mulia, 3 perkara ni ada pada seseorang, dia tu hampir dengan Allah. Bukan tekat hampir kepada makhluk, tapi dia hampir kepada Allah. Kalau dia ada ilmu banyak, kalau dia ada ibadat banyak, kalau dia ada akhlak baik. Orang yang akhlak baik, orang yang ilmu banyak, orang yang ibadat banyak, orang itu mewarisi warisan para anbiya. Orang yang harta banyak, para nabi ada yang kaya, ada tak kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Muhammad susah. Tetapi orang yang ilmu dia banyak, harta dia kemak dengan ilmu, kita kena cemburu. La hasada illa fisnatain, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kamu kena teringin jadi macam 2 orang yang ada 2 perangai berikut. Yang pertama, Allah bagi harta, dia guna harta dalam kebaikan. Yang kedua, Allah bagi hikmah. Hikmah ni Al-Quran, hadis, ilmu, kefahaman dalam agama.
Quran kata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bagi hikmah kepada siapa yang Allah kehendak. Siapa yang dapat hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Apabila seseorang tu dapat hikmah, kamu kena cemburu kat dia. Macam mana dia guna hikmah itu? Fa huwa yaqdi biha. Dia menghukum hikmah dengan hikmah. Dia menghukum diri dia dan masyarakat mengikut hukum hikmah, mengikut hukum yang sesuai dengan hikmah yang dia dapat, menurut hukum yang sesuai dengan wahyu Allah, dengan ajaran Allah, dengan kefahaman dalam agama. Wa yu'allimuha, kemudian diajak kepada orang lain. Tu kamu kena teringin. Baik, apabila kita, tugas kita nombor 1, tugas kita dengan bekerja tu nombor 2, tugas kita dengan jawatan keduniaan nombor 2, tugas kita nombor 1 hamba Allah. Aku lantik cipta kamu, hantar duduk atas muka bumi, bagi nyawa kepada kamu, bernafas kepada kamu. Ada yang 60 tahun, ada 50 tahun, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Untuk liya'budun, kerja kamu beribadah kepada aku. Untuk kamu melaksanakan pengakuan kamu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya engkau yang kami sembah. Untuk melaksanakan pengakuan kamu, inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah, Tuhan semesta alam. Lalu ulama buat syarat. Ulama kata tidak ada satu tindakan dalam hidup melainkan apabila ia dikaitkan dengan panduan agama, dia akan menjadi ibadat. Baru ni saya ada sebut tentang pekerjaan. Saya sebut pekerjaan dulu sebab masa tidak mengizinkan. Jadi kalau saya tak sebut, habis masa gitu. Orang yang bekerja, ada kerja kerajaan, ada kerja sendiri. Ada yang buat bendang, ada yang motong getah, ada yang kerja pejabat, ada yang kerja kelang, ada yang jadi cikgu. Sebarang pekerjaan, kalau ia berpandukan kepada ajaran agama, ia dalam masa yang sama kita dapat duit, dapat gaji. Dalam masa yang sama kita dapat pahala. Kita pencen dalam pahala banyak, duit pun dapat, pangkat pun dapat. Tetapi mesti berpandukan kepada ajaran agama, mesti berpandukan kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Apa dia syarat dia? Ada 5. Ulama susun. Orang yang nak kerja, bukan tekat kerja ibadat, dapat gaji, tapi ianya menjadi ibadat, dia dapat pahala. Syarat yang pertama, orang yang nak kerja jadi ibadat, kerja dia itu an yakunal amalu masyru'an. Kerja itu kerja yang tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Kerja yang halal. Kalau kerja tu kerja haram, kerja idah dadah, kerja mencuri, yang tu tak jadi pahala, bahkan jadi dosa. Tak jadi ibadat, bahkan jadi maksiat. Kerja tu kerja yang dibenarkan oleh syarak. Kerja yang terlibat dengan riba, haram. Yang kedua, disertakan dengan niat yang baik. Niat yang baik ni perlu dalam banyak ibadat. Antaranya semayang kita niat, puasa kita niat, zakat kita niat, haji kita niat, makan minum pun kita niat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, untuk menguatkan tubuh badan bagi beribadat kepada Allah. Kerja pun sama. Niat yang pertama kita kerja nak jaga kehormatan diri sendiri, i'fafu nafsihi. Kalau kita tak ada kerja, duit tak ada. Kalau duit tak ada, kemungkinan kita pergi minta ke orang, dia dapat minta terus, dia dapat minta hutang. Nak jaga diri daripada minta kepada orang, sama ada minta derma ataupun mengemis atau minta hutang, kita bekerja supaya bila kita ada duit, kita tak perlu minta ke orang. Kehormatan diri kita terpelihara, maruah kita terpelihara. Niat orang kerja nak jadi ibadat. Yang kedua, yang pertama nak jaga kehormatan diri. Yang kedua nak memenuhi keperluan keluarga dia, ighna'u usratihi, keperluan isteri dia, keperluan anak dia. Anak dia nak beli baju sekolah, nak pergi sekolah, isteri dia nak makan nasi, nak beli lauk, nak beli pakaian dan sebagainya, terpenuhi dengan sebab dia kerja. Sebab dia dapat gaji, dia boleh beli, menunaikan keperluan kehendak anak isteri dia. Niat yang ketiga, untuk memberi manfaat kepada umat manusia. Apabila kita kerja, produk yang kita wujudkan itu memberi manfaat kepada manusia. Apabila kita kerja, gaji yang kita dapat memberi manfaat kepada manusia. Kadang-kadang kita keluar zakat dengan duit gaji, kadang-kadang kita derma kepada orang dengan duit gaji yang kita dapat. Niat yang keempat, imaratul ard, memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang Allah suruh. Itu niat yang menyebabkan pekerjaan kita jadi ibadat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, amalan itu dikerjakan, kerja itu dikerjakan dengan penuh ketekunan dan kebaikan. Hadis Imam Muslim menyatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'
Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku kebaikan, membuat kebaikan kepada segala sesuatu. Kerja dengan penuh kebaikan. Dan yang hadis yang kedua menyatakan, hadis Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, begitu juga imam yang lain, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang bila dia buat satu kerja, dia lakukan dengan penuh ketekunan, kesungguhan. Kita kerja sungguh-sungguh, tiba-tiba tak berjaya, pahala dah dapat, Allah dah cinta kepada kita. Allah cinta kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Itu syarat ketiga. Kerja itu dilakukan dengan penuh ketekunan dan kebaikan. Syarat keempat, an yaltazima fihi hududallah. Orang yang bekerja itu mesti mematuhi sempadan hukum halal haram Allah. Jangan buat benda haram tempat kerja. Halal haram dia kena reti sewaktu dia kerja. Jangan buat zalim tempat kerja, jangan khianat tempat kerja, jangan tipu tempat kerja, jangan buka aurat tempat kerja, jangan tinggal sembahyang tempat kerja. Jangan buat benda, jaga halal haram sewaktu bekerja. Dan syarat yang terakhir, alla yashghalahu amaluhu ad-dunyawiyyu an wajibatihi ad-diniyah. Jangan sampai pekerjaan dia keduniaan itu menyibuk dan menghalangkannya daripada melaksanakan kewajipan-kewajipan yang dituntut oleh agama. Kerja sampai tak tutup aurat, kerja sampai tak semayang, kerja sampai tak pergi Mekah. Gaji dapat tiap-tiap bulan, bayar kereta, bayar rumah. Lepas tu hak lebih pergi shopping. Nak bulan tabung haji tak ada. Bayar kereta 500, bayar rumah 500,000. Tu kira hak rumah, hak kereta murah. Kadang-kadang campur dua tu 1,500, kadang campur tu 2,000. Nak boleh buat keluar 100 buh dalam tabung haji, ataupun nak keluar 200 sebulan. Kalau 200 sebulan, 10 bulan 2,000, 5 tahun 10,000. Dah boleh cukup dah untuk pergi haji umrah. Dia tak buat keluar gaji dia untuk simpun bagi dia melaksanakan kewajipan Allah haji seumur hidup, tetapi gaji dia habis dengan sebab kaitan dengan rumah dia, dengan keperluan dia. Dia pergi mengaji siang dan malam, dia pergi bekerja siang dan malam, dia fikir aku pergi pagi, aku balik petang, Jumaat Sabtu cuti, aku pergi tang lain. Tak ada dalam minda dia untuk dia menuntut ilmu. Malam tak ada pergi mengaji, tak letih, siang tadi sehari duduk pejabat. Seminggu berlalu tak pergi mengaji sekali pun, 2 minggu berlalu tak pergi mengaji sekali pun. Sedang-sedang habis tahun, habis 10 tahun, habis sampai pencen, ilmu tak ada. Kerja yang menghalang seseorang itu menuntut ilmu, dia salah. Kenapa? Kerana sebagaimana sembahyang 5 waktu wajib, menuntut ilmu juga wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib kepada lelaki dan perempuan yang Islam. Dengan arti bekerja sampai tak dan mengaji, satu kesalahan. Kenapa? Kerana dia disibukkan dengan mencari harta, dia disibukkan dengan kawan dia di tempat kerja, dia disibukkan dengan anak bini dia di rumah. Ketika dia pulang, menghalang dia daripada mengenali ajaran Allah. Allah bagi amaran dalam beberapa ayat Quran, antaranya ayat 9 suratul Munafiqun, antaranya ayat 37 suratul Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu oleh harta kamu, anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Duit ada takkan rugi, dapat harta takkan rugi, dapat anak takkan rugi, masih dianggap rugi walaupun duit banyak. Kerana dia tak ingat pada Allah, kerana dia tak ingat tanggungjawab dia, kewajipan dia terhadap Allah. Ayat dalam suratul Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ada beberapa kumpulan manusia, ada beberapa individu manusia yang sibuk dengan perniagaan, yang sibuk dengan jual beli, namun jual beli dan perniagaan itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Jadi dengan 4-5 syarat tadi, gaji kita dapat, pencen kita dapat, pangkat kita dapat, dalam masa yang sama kita dapat pahala bekerja dalam beribadah. Kita patah balik kepada bab ibadat. Ibadat itu syumulul ibadati lid-dunya kullihi, merangkumi semua kerja buat kita yang sesuai dengan ajaran Allah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Ibadah itu sama ada ianya berbentuk kata-kata ataupun perbuatan.
sama ada ia berbentuk zahir ataupun batin, selama mana ia merangkumi sesuatu yang Allah suka dan Allah redha, dia jadi ibadat. Semayang ibadat, zakat, puasa, haji ibadat, bercakap benar ibadat, menunaikan amanah ibadat, berbakti kepada kedua ibu bapa ibadat, menghubungkan silaturahim, menunaikan janji, menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, berjuang melawan orang-orang kafir yang memerangi ajaran Allah, berjuang melawan orang munafikin, semua itu ibadat. Berlaku baik kepada jiran, buat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada binatang, berdoa, berzikir, membaca, semua itu jadi ibadat selama mana ianya dilakukan kerana Allah dan kerana melaksanakan perintah Allah dan berpandukan kepada panduan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ikhlas dalam tindakan agama, sabar kepada hukum Allah, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum atiman aw kafura, sabarlah ikut hukum Tuhan kamu, jangan kamu taat orang yang berdosa, jangan kamu taat kepada orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Ayat pagi tadi kita dengar dalam sembahyang subuh. Bersyukur kepada nikmat Allah, redha kepada qada Allah, bertawakal kepada Allah, mengharap kepada rahmat Allah, takut kepada azab Allah, semua itu ibadat, walaupun benda itu benda dalam, kerana ia sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, satu surah, Allah sebut kewajipan berpuasa. Dalam masa yang sama Allah sebut dengan perkataan yang sama yang lain daripada puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Surah yang sama Allah sebut kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, wasiat. Dalam masa yang sama Allah Taala sebut kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan kepada kamu qisas. Dalam masa yang sama Allah Taala sebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perkataan yang disebut dalam arti wajib itu sama, kutiba, 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 kutiba. Wajib, 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 wajib. Diwajibkan, 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 diwajibkan. Benda yang diwajibkan itu berbeza. Nombor satu, puasa. Nombor dua, wasiat. Tapi wasiat itu telah dinasahkan dengan hadis la wasiyah atau diwariskan dalam ilmu usul fiqh. Yang ketiga, diwajibkan al-qisas, hukum qisas. Yang keempat, diwajibkan al-qital, berperang, berjuang, berjihad, walaupun benda tu kamu tak suka, selama mana ianya perkataan wajib. Yang mewajibkan itu adalah Allah, dengan arti siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dia berdosa. Kalau benda tu benda wajib, maka perkataan itu mengajar kepada kita kalau kita buat jadi ibadat. Ibadat itu bukan tekad puasa dengan regu-regunya, iaitu sembahyang, zakat, haji, tetapi merangkumi lebih daripada itu yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita ikut muamalat cara agama, kita ikut hukum munakahat cara agama, kita ikut hukum jinayat cara agama, kita ikut luar daripada itu akidah cara agama, kita ikut akhlak cara agama. Ia bukan sahaja mengambil hati orang yang kita gauli, tetapi dalam masa yang sama dia jadi ibadah yang menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah. Baik, ringkas cerita, al-ibadatu inqiyadun limanhajillahi syar'an. Ibadat itu tunduk patuh kepada ajaran Allah yang disebut pada syarak menajam tu. Fikir apa? Lajak-lajak lagi ambil masa orang, putak petak orang tu. Ada lagi 10 minit. Jadi macam mana kita nak buat bagi jadi ibadat? Dalam Quran kata kerja kita iaitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tu nak bekerja jadi ibadat. Kerja kita Allah bagi telinga, sami'na, kita kena guna telinga untuk mendengar peraturan agama Allah. Lepas tu wa ata'na, kita taat kepada peraturan agama Allah. Kemudian ghufranaka rabbana, kami minta ampun kepada engkau wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, kerana hanya kepada kamu, engkau kami akan kembali. Pasal kita pakai nak mati. Bila orang tu fikir ingat pada wa ilaikal masir, hanya kepada engkau aku akan kembali. Kerja dia di muka bumi 3 sebelum tu kata. Kerja pertama sami'na, rajin dengar. Dengar tu kita baca sendiri, itu pun orang baca kat kita. Kerja kita yang kedua wa ata'na, kami taat benda yang kami dengar. Selama mana benda kami dengar itu mai pada langit, berdasarkan kepada wahyu. Pasal apa kita kena rajin dengar? Pasal apa kita rajin taat benda kita dengar? Kalau benda kita dengar tu benda betul yang datang daripada wahyu Allah, kerana ghufranaka rabbana, kerana kita memerlukan keampunan. Kerana rajin dengar dan rajin taat itu Allah bagi keampunan. Allah bersih dosa orang rajin mengaji.
Allah memudahkan dia masuk syurga, orang rajin mengaji. Dalam Sahih Bukhari sebut ada sahabat keluar daripada rumah dia mengharungi padang pasir tengah panas sebulan untuk mempelajari satu hadis. Nak dapat satu hadis keluar sebulan, panas, peluh berapa kali, lap, sebulan duduk dalam panas nak cari. Kita nak keluar mengaji 5 hadis dipaksa kadang-kadang tak dan. Nak pergi masjid orang mengajar hadis, mengajar ilmu tak dan. Dia kata kalau pergi sembahyang banyak boleh ke RM4, pergi mengaji tak tentu. Kadang-kadang ustaz tu mengajar lambat habis. Insya masuk tak berhenti, 2 kali panggung tak habis, keluar-keluar kasut hilang, marah terus. Pergi mengaji walaupun ringkas, kita tak berasa dapat apa. Sebenarnya orang yang mengaji walaupun rugi di dunia, rugi minyak kereta, rugi minyak motor, rugi banyak parking, rugi masa dia tak larat panggung, bila nak habis ustaz ni, bila nak berhenti. Tapi dia mendapat satu jalan yang cukup istimewa, iaitu tawaran istimewa dia, siapa rajin pergi mengaji, ikut benda dia mengaji, mati mudah masuk syurga. Pasal semua kita nak mati. Hadis kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang rajin mengaji ni bila mati mudah masuk syurga. Hak tu kita nak semua kita perlukan. Sibuk terang mana pun kita akan mati. Dan bila mati kita nak lepas mati mudah masuk syurga. Orang nak masuk syurga mudah kena rajin mengaji, kena rajin sami'na wa ata'na, kena rajin dengar wahyu yang turun daripada langit, kena rajin taat benda yang dia dengar. Kalau benda tu betul daripada wahyu, betul daripada ajaran agama, kenapa? Ghufranaka rabbana, kena rajin dengar dan taat itu akan mendapat ghufranaka, Allah akan kurniakan keampunan. Wa ilaikal masir, dan lepas pada kita dibersihkan pada dosa, kita akan berjumpa Allah dalam keadaan putih bersih macam mana kita dilahirkan. Hak tu kita perlukan. Lepas tu bila kita mengaji, kita diberikan satu panduan oleh agama. Bila kamu mengaji, kamu nak jadi orang yang benar-benar beriman. Iman ni lebih tinggi daripada Islam. Setiap orang beriman, orang Islam. Setiap orang Islam belum tentu dia ada iman yang kuat. Setiap Rasul itu mesti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Yang nak jadi Rasul mesti dia Nabi. Tapi ada Nabi tak jadi Rasul. Nabi Khidir, Nabi menurut sebahagian pendapat ulama, tapi dia bukan Rasul. Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW kata, aku lihat ada Nabi pengikut dia berapa orang, ada Nabi pengikut dia 2 orang, ada Nabi pengikut dia seorang, ada Nabi tak ada pengikut. Seumur hidup jadi Nabi, menyeru orang kepada mentaati Allah, tak ada orang ikut sampai mati. Apakah Nabi itu tak betul? Tak. Betul tak betul bukan terletak kepada ramai sikit pengikut, terletak kepada dia betul dengan wahyu ataupun salah dengan wahyu. Ada Nabi seumur hidup jadi Nabi, berdakwah kepada orang kepada mentaati Allah, kepada mentauhidkan Allah, tak ada pengikut sama sekali. Lepas tu aku tengok sekumpulan manusia, aku berasa umat aku tu rupanya umat Nabi Musa. Tengok lagi sekumpulan lagi ramai, oh tu umat aku. Jadi setiap Rasul itu mesti Nabi. Bukan sebahagian Rasul Nabi adalah Rasul, sebahagian Nabi bukan Rasul. Setiap orang beriman itu mesti Islam. Orang Islam belum tentu iman masuk dalam hati dia. Bukti dia ayat dalam suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab kampung berkata, kami telah beriman. Allah katakan, kamu belum beriman, kamu hanya baru Islam. Iman belum masuk dalam hati kamu. Orang iman lebih tinggi daripada orang Islam. Setiap orang beriman mesti Islam. Orang Islam tu kadang-kadang iman dia nipih. Macam mana sifat orang beriman? Amanar rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun, dan orang beriman itu sifat dia sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat dan kami mengharap keampunan kamu wahai Tuhan kami, kerana hanya kepada kamu kami akan kembali. Macam mana sifat orang beriman? Ayat 36 suratul Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sewajarnya bagi orang beriman, bukan orang Islam, orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, apabila Allah dan Rasul menetapkan suatu perkara untuk mereka memilih perkara yang lain. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang terang. Itu ayat 36 suratul Ahzab. Ayat 51 suratul Nur, Allah menyatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang beriman, iman lebih tinggi lagi. Innama kana qaulal mu'minin,
hanya sahnya ucapan orang-orang yang beriman idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu menghukum di kalangan mereka. Ay yaqulu, depa jawab, depa kata sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang Allah dan Rasul kehendak, wa ata'na, kami taat kepada apa dan Rasul, Allah dan Rasul kehendak. Apa yang mereka dapat? Wa ulaika humul muflihun, mereka itu Allah bagi kejayaan dunia dan akhirat. Nak dapat kejayaan dunia dan akhirat, di samping kita sibuk cari duit, cari pangkat, cari iman. Cari iman yang ditebalkan. Cari panduan Allah supaya kerja buat kita jadi ibadat. Kita nak minum air, hari-hari kita minum air. Macam mana kita nak minum, haus pun hilang, pahala pun dapat. Di antara cara minum air, saya boleh ajar masa saya nak minum air. Cara minum air nak dapat pahala, air pun masuk dalam mulut kita, kemudian kita kenyang, hilang haus dan dahaga, pahala dapat. Salah satu caranya, bila kita nak minum, kita baca bismillah. Bismillah. Cara yang kedua, jangan minum senafas. Minum 2 atau 3 nafas. Jangan tak tu habis segelas, tak berhenti dah. Hadis kata jangan minum macam unta minum senafas. Unta kalau minum dia tak mulut tu, habis tu panggung kenyang terus. Kita minum air, jangan tak tu segelas habis. Kita minum 2 atau 3 kali. Lepas tu bila kita minum air, lepas kita minum senafas, kita jauhkan gelas daripada mulut kita. Jangan bernafas di dalam gelas, makruh. Bernafas di luar gelas. Kemudian bila kita nak minum air, jangan tuang, jangan langgah, hirup. Sedut air tu. Mussul ma'a massa wala ta'abbuhu 'abba atau wala ta'abbuhu 'abba. Jangan kamu tuang terus. Biasa orang tuang minum air dalam botol, dia langgah terus. Sunnah minum air sambil hirup. Sedut bagi naik. Kerana penyakit kubat, penyakit kibdah, penyakit hati datang daripada minum air. Di antara sebabnya kerana dia tuang, dia tak hirup, kata dalam hadis yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi minum air, dahaga pun hilang, pahala pun dapat, dengan beberapa adab yang kita ikuti. Makan pun sama, qada hajat pun sama, tidur pun sama, bersembang pun sama, ziarah orang sakit pun sama, ziarah jiran pun sama. Tidak ada satu tindakan melainkan panduan agama sudah ada. Kerja kita, saya cari duit, paksa kena cari duit sebab tak ada orang bagi duit ke saya. Bagus cari duit, tapi dalam kamu cari duit, kamu cari agama dalam masa-masa yang Allah kurniakan kepada kamu. Kamu naik kereta nak pergi mana? Nak pergi pasar, balik daripada paksi. Masa duduk atas kereta tu cari ilmu. Pasang kaset-kaset agama, pasang Al-Quran, ulang ayat Quran yang kita hafal, ulang hadis yang kita hafal. Kalau kita naik 2 orang suruh dia baca, ingat balik ilmu yang kita dapat. Ada orang mengaji lama, orang tanya apa hang dapat? Saya dapat satu. Apa dia? Bertemu Isya dengan makan malam, makan dulu, Isya lepas kedua. Hak jenis makan dia ingat. Lepas tu apa yang boleh? Bertemu waktu buka puasa, makan dulu, lepas tu sembahyang maghrib. Tak makan dia ingat. Ilmu dia kena muzakarah, kena peringat. Oleh sebab itu, sifat orang yang beriman, Quran kata dia tidak akan memilih selain daripada pilihan Allah dan Rasul. Ayat 36 suratul Ahzab. Sifat orang yang beriman, apabila orang seru kepada Allah dan Rasul, orang yang baik ialah orang yang menjadikan diri dia miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr, pembuka kepada kebaikan, penutup kepada keburukan. Orang yang jadikan diri dia amirun bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyeru diri dia dan orang lain kepada ma'ruf. Kawan yang dia pilih, kawan yang suka perangai itu, ketua yang dia pilih, ketua yang dia suka perangai itu, suka menyuruh kepada ma'ruf, melarang daripada munkar. Itulah sifat yang menyebabkan seseorang itu mewarisi akhlak yang Nabi SAW tinggalkan. Basyiran wa nadhira, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sifat Nabi SAW ialah membawa berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul, membawa berita yang menakutkan dan amaran kepada orang yang tak betul dengan Allah dan Rasul. Wa da'iyan ila Allah, siang dan malam dia seru kepada ajaran Allah. Seru tu banyak jenis, banyak cara. Apa dia cara seru? Banyak. Pagi esok kita sambung di sana juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rashidin wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.